Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan memperkenalkan geran keusahawanan yang dikenali sebagai Belia Membangun. Ia merupakan satu geran pembangunan yang dihaskan kepada para usahawan yang berdaftar dan bernaung di bawah majlis-majlis perundingan mukim dan kampung masing-masing yang berjaya mengukayahkan projek-projek perekonomian yang berpotensi dan berdaya tahan ke arah mencapai wawasan 2035. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengongsikan perkara tersebut semasa majlis penyampaian hadiah program kebeliaan 3K iaitu Kepimpinan Kemasyarakatan dan Keusahawanan bagi tahun 2020 Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong berharap geran keusahawanan itu akan menjadi satu pencetus kepada peningkatan projek-projek perekonomian yang berpotensi dan dapat diangkat sebagai projek satu kampung, satu produk, 1K, 1P mewakili kampung masing-masing. Penyediaan geran ini dihasratkan dapat memenuhi objektifnya sebagai galakan kepada para usahawan untuk bergiat aktif di dalam aktiviti Majlis Perundingan Mukim dan Kampung yang menjurus kepada aspek keusahawanan dan perekonomian, di samping memperkasakan usahawan Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dengan bimbingan dan sokongan keuangan dalam melaksanakan projek-projek yang dapat membuka peluang pekerjaan bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Jumlah kewangan yang disediakan adalah tertakluk kepada jenis permohonan yang dihadapkan dan jumlah maksima geran keusahawanan adalah tidak melebihi daripada RM2,000 bagi setiap pemohon. Projek Belia MPK Merimbun dan Kuala Ungar iaitu tempat lawatan Labulicious menjuarai pertandingan dengan menerima hadiah wang tunai RM1,000 serta sijil penyertaan. Tempat kedua dimenangi oleh Belia MPK Kudang dan Pat Nunok yang menawarkan pakej alam semula jadi Lakastah ke Kampung Kudang dan Pat Nunok. Manakala Belia MPK Penabai dan Kuala Tutong dengan projek Penabai Fantastic Challenge di tempat ketiga. Sementara itu, Belia MPK Pancur dan Penanjung dengan projek Tambang.bn di tempat keempat dan sekaligus memenangi anugerah projek inovasi dan kreatif menerima hadiah wang tunai berjumlah RM200. Dan inovasi produk sambal komuniti Kampung Tutong Flames dari projek Belia MPK Sengkarai di tempat kelima. Program kebeliaan 3K Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong, anjuran bersama Jabatan Daerah Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong sebagai kesinambungan kepada Konvensyen Belia Majlis Perundingan Kampung 2020. Sebanyak 5 kumpulan terdiri daripada 17 orang belia dan belia wanis MPK Daerah Tutong telah dan sedang melalui pelaksanaan projek sebenar iaitu Real Life Project melalui program berkenaan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis berlangsung di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Pada tahun 2019, ramai 704 orang warga negara dan penduduk tetap di negara Brunei Darussalam telah dikesan menghidap penyakit kanser dan jumlah kematian akibat penyakit kanser adalah seramai 347. Pada tahun yang sama, jumlah kematian akibat penyakit kanser adalah sejumlah 347 kematian iaitu 22.6% daripada semua kematian pada tahun 2019. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Kanser Sedunia yang disambut pada setiap 4 Februari. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan, menurut statistik yang diperolehi dari Daftar Kanser Negara Brunei Darussalam, jumlah penghidap penyakit kanser juga telah menunjukkan peningkatan sebanyak 22.8% dalam tempoh 5 tahun pada tahun 2015 hingga 2019 berbanding dengan tahun 2010 hingga 2014. Sementara itu, risiko bagi seorang lelaki untuk menghidap kanser di sepanjang hayatnya ialah 27% atau 1 dalam 4 lelaki, manakala risiko bagi perempuan pula ialah 29% atau 1 dalam 3 perempuan.
Perkembangan penyakit kanser ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks termasuk faktor genetik dan faktor persekitaran. Kesan faktor-faktor tersebut adalah berbeza dari satu individu ke individu yang lain. Dalam sama-sama menyertai inisiatif global untuk menuju ke arah masa depan yang bebas dari penyakit kanser, Menteri Kesihatan menjelaskan Kerajaan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan telah mengambil beberapa tindakan dan langkah-langkah untuk mengawal faktor-faktor risiko penyakit kanser. Antaranya termasuk pelaksanaan Brunei Darussalam Multi-Sectoral Action Plan for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases BRU-MAP NCD, iaitu pelan tindakan kebangsaan yang meliputi pelbagai sektor untuk mencegah dan mengawal penyakit-penyakit tidak berjangkit. Multi-Sectoral Task Force on Health MSTFH yang terdiri daripada pelbagai agensi dan kementerian juga telah berusaha dan turut menyumbang kepada keberhasilan dalam pelaksanaan pelan tindakan ini. Sebagai seorang individu pula, antara pendekatan yang dapat diusahakan adalah dengan mengubah dan mempraktikkan gaya hidup yang lebih sihat, termasuk berhenti merokok dan mengambil 2 ke 3 sajian buah-buahan dan 2 ke 3 sajian sayur-sayuran setiap hari, mengekalkan berat badan yang sihat dan menjalani ujian saringan kesihatan secara rutin untuk mengesan tanda-tanda awal penyakit kanser termasuk bagi penyakit kanser cervix, payudara dan kolorektal. Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan pengesanan awal penyakit kanser adalah merupakan komponen yang amat penting dalam pengawalan penyakit kanser yang mana ianya membolehkan untuk mendiagnosis serta membuang tumor ketika masih di peringkat awal serta meningkatkan survival ataupun jangka hayat pesakit. Orang ramai adalah sangat digalakkan dan disyorkan untuk menggunakan kemudahan fasiliti-fasiliti pemeriksaan saringan dan mengambil bahagian dalam program-program pengesanan awal yang telah disediakan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Tahun ini adalah tahun ketiga dan tahun yang terakhir Hari Kanser Sedunia ini membawa tema Saya Adalah dan Saya Akan, yang berobjektif untuk memperingatkan orang ramai tentang komitmen setiap individu untuk bersama-sama bertindak pada masa ini, yang mana seterusnya akan memberikan impak yang positif di masa hadapan. Objektif tema ini adalah untuk memperingatkan orang ramai tentang komitmen setiap individu untuk bersama-sama bertindak pada masa ini, yang mana seterusnya akan memberikan impak yang positif di masa hadapan. Dalam masa yang sama, ia juga dihasratkan untuk membantu setiap negara bagi mencapai matlamat pembangunan mampan untuk mengurangkan kematian pramatang yang berpunca daripada penyakit kanser dan penyakit-penyakit tidak berjangkit sebanyak 1/3 menjelang tahun 2030. Maklumat lanjut mengenai program pemeriksaan kesihatan kebangsaan boleh didapati di laman web www.ppkk.gov.bn ataupun laman sesama Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. Sebagai pengendali minyak dan gas terbesar di negara Brunei Darussalam, syarikat minyak Brunei Shell BSP berperanan penting dalam mendukung pencapaian objektif strategik Kementerian Tenaga yang kedua, iaitu bagi pengurusan sumber hidrokarbon negara yang berkesan dan mampan. Seperti yang diketahui, minyak dan gas masih menyumbang kepada lebih dari 55% keluaran dalam negara kasar KDNK dan 90% ekspor negara ini pada tahun 2019. Menteri Tenaga berucap demikian semasa sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang mengadakan lawatan ke beberapa tapak sektor tenaga di daerah Blyth, Kelmarin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein menggariskan solusi yang inovatif dan digital adalah penting bagi memastikan aktiviti huluan di negara Brunei Darussalam kekal di barisan hadapan dalam perkembangan teknologi global. Oleh yang demikian, pengurusan minyak dan gas yang lebih cekap adalah mustahak dalam menjamin kesejahteraan dan perkembangan sosio-ekonomi rakyat negara Brunei Darussalam. Antara inisiatif bagi meningkatkan lagi pengeluaran minyak dan gas adalah dengan pembangunan marginal fields serta penggalakan penerokan bidang-bidang yang baharu dalam sektor tenaga huluan seperti penerokan deep water,
ke arah mencapai sasaran pengeluaran minyak dan gas sebanyak lebih dari 350 juta barrels of oil equivalent sehari menjelang tahun 2025. Bidang deep water merupakan bidang baharu yang belum pernah diceburi dan ianya memerlukan kepakaran yang sangat khusus, dan Kementerian Tenaga akan bekerjasama dengan pihak-pihak pengendali dalam memastikan agar dalam penyediaan kepakaran khas yang diperlukan, anak-anak tempatan negara Brunei Darussalam hendaklah diutamakan. Terdahulu, rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara mengadakan lawatan ke Loji Tenaga Suria Brunei TSB. TSB ditubuhkan sebagai bukti komitmen negara dalam memajukan teknologi tenaga yang diperbaharui. Sejak beroperasi pada tahun 2010, loji tersebut dibangunkan melalui kolaborasi bersama antara Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Jepun. Ketika ini, TSB menyumbang kira-kira 0.14% jumlah keseluruhan kapasiti penjanaan tenaga negara. Selain itu, Ibu Pejabat Syarikat Minyak Brunei Shell BSP dan Industri Baja Brunei di tapak industri Sungai Liang Spark juga menjadi tumpuan lawatan. Di BSP, rombongan berpeluang mengunjungi pusat data baharu syarikat tersebut. Antara pencapaian penting yang dikongsikan ialah projek cerdas yang bertujuan mempertingkatkan kesaling hubungan BSP. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau Timbalan Menteri Tenaga. Kaedah berkesan dalam pengajaran bahasa Arab antara perkara yang dibincangkan semasa Bengkel Lugatul Muallim. Bengkel tersebut merupakan sebuah program yang diperkenalkan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan khusus bagi guru-guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah Arab di bawah Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Ia bertujuan membantu meningkatkan kemampuan para guru dalam menguasai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Pembukaan bengkel tersebut berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Bengkel tersebut dirasmikan oleh Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali selaku Ahli Majlis Kupu SB. Juga ada Dr. Haji Adanan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Bengkel merupakan usaha berterusan Kupu SB melalui Pusat Bahasa bagi kelangsungan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab secara amnya. Awang Muhammad Adi Adam bin Ramlan, alumni Kupu SB dari program Diploma Perguruan Agama Lepasan Ijazah bagi pengejaran bahasa Arab bagi penutur bukan Arab dalam pembentangannya bertajuk Keperluan Persediaan Bahasa sebagai Guru Bahasa Arab menjelaskan bahawa bahasa merupakan aswat dengan makna lain, suara atau bunyi. Maka untuk mahir dalam berbahasa adalah penting untuk memperbanyakkan latihan mendengar dan bercakap dalam bahasa tersebut. Sebagai guru bahasa Arab, guru juga perlu mempunyai semangat dan perasaan suka terhadap bahasa Arab kerana ia akan turut mempengaruhi minat pelajar terhadap bahasa tersebut. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19, 5 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan manakala tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan 180 dengan kes sembuh seramai 172 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 39 kes. ...471 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,413 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 323 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 92,611 ujian.
Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pembelajaran Al-Quran secara formal di sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab kerajaan dan swasta bagi pelajar tahun 9, 10 dan 11 mula dilaksanakan pada tahun lalu dengan menyerapkan pembelajaran Al-Quran sebagai kurikulum peralihan. Bermula pada tahun ini, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran bagi tahun 9 dijadikan sebagai satu mata pelajaran berasingan, dikenali sebagai mata pelajaran Al-Quran dengan menggunakan sukatan kurikulum tetap. Program dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama dengan matlamat merealisasikan hasrat murni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam melahirkan pelajar-pelajar celik Al-Quran. Program berkenaan juga dilaksanakan di peringkat sekolah-sekolah menengah di daerah Tutong. Program diserapkan dalam kurikulum sekolah semasa sesi pembelajaran mata pelajaran pengetahuan agama Islam selama 30 minit sekali dalam seminggu. Sukatan kurikulum tetap mata pelajaran Al-Quran bagi tahun 9 ini mengandungi 3 bahagian iaitu bacaan dan tajwid, hafazan dan sukatan lanjutan. Sementara bagi pelajar tahun 10 menggunakan sukatan kurikulum tetap bermula pada tahun 2022 dan pelajar tahun 11 pada tahun 2023. Pembelajaran Al-Quran secara formal bagi pelajar-pelajar di peringkat menengah khususnya bermula dari tahun 9, 10 dan 11 adalah sebagai kesinambungan sukatan mata pelajaran Al-Quran yang dipelajari semasa di sekolah agama khas di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama. Pelajar yang mengikuti program juga dinilai mengikut garis pandu yang telah ditetapkan. Jadi ayat kami punya punya kurikulumnya tu kalau tahun 9 yang bermula daripada surah Al-Maidah ayat 1 hingga 40 dan di samping ayat ada bacaan dan tajwid, lepas itu ada hafazan dan ada kira sukatan lanjutan atau khas untuk pelajar-pelajar yang boleh membaca tanpa bimbingan atau yang mungkin dalam kategori alif dan ba. Jadi yang kalau yang bacaan kami lebih berfokus kepada yang kategori jim dan dal, dan kalau khas itu ya ada lagi caranya lain lah. Lepas itu period yang kami gunakan cuma satu period yang diambil daripada period IRK. Jadinya masa yang diperuntukkan cuma dalam 30 minit sahaja. Dari segi pengkategorian diorang ini, masa awal tahun memang kami sudah tahu kategori-kategori diorang ini untuk dimasukkan kategori mana. Yang mana daripada kategori alif hingga ke khas. Okay. Jadi dalam kaedah pengajaran, kami lebih kepada talaqi, okay, talaqi musyafahah dan juga kaedah halaqah. Okay. Jadi kami di sini kalau guru one to one dengan yang kategori dal ataupun khas. Okay. Manakala yang kategori jim mereka akan dipantau oleh kami lantik pelajar. Jadi kami di sini pakai peer teaching. Jadi lebih kepada kawan-kawan dorang yang mentasmik dorang. Dengan pelaksanaan program itu nanti, para pelajar dihasrat dapat memantapkan kemampuan untuk membunyikan huruf-huruf hijaiyah mengikut makhraj yang betul dalam bacaan dan hafazan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, mereka dapat memperkasa kebolehan membaca ayat-ayat Al-Quran ke tahap yang lebih baik. Harapan saya dalam mengikuti program ini supaya saya boleh meningkatkan bacaan dan juga mengetahui lebih lanjut tentang hukum-hukum tajwid. Dan daripada itu kami dapat menghalusi segala tajwid, hukum-hukum supaya kami ingat supaya lebih lancar. Mudah-mudahan dengan adanya program ini kami dapat membaca lagi dengan lancar dan tidak lupa pada Al-Quran sebagai amalan seharian.
Program Taklimat Kenegaraan Raja Kita menghayati bendera dan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam merupakan usaha berterusan Jabatan Penerangan agar para pelajar sekolah dapat menyamai rasa cinta terhadap raja, agama, bangsa dan negara. Program yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi semangat solidariti, patriotik dan kenegaraan yang tinggi dalam diri pelajar itu dilaratkan ke Mahat Islam Brunei Daerah Tutong. Program kendalian kenegaraan ini dihadiri oleh lebih 70 orang penuntut tahun 7 Mahat Islam Brunei. Taklimat kenegaraan yang disampaikan oleh Dang Haja Noh Hijrah binti Haji Idris, penolong pegawai penerangan, antara lain menyentuh mengenai Raja Kita, tata cara menaikkan dan mengibarkan bendera negara dan sejarah lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam Allah Peliharakan Sultan. Semasa program tersebut, para penuntut juga berpeluang menyaksikan klip video pengibaran bendera negara serta menyertai beberapa kuis kenegaraan.